Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersua lagi dalam Galeri Nasional bersama saya Normadiana Kamaluddin. Galeri Nasional hari ini akan memaparkan segmen Brigade Halilintar. Tentera Darat Malaysia merupakan komponen darat dan komponen terbesar dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kini menganjak usia 78 tahun, Tentera Darat Malaysia terusgah menjadi benteng utama pertahanan negara. Antara barisan hadapan dalam Tentera Darat Malaysia ialah 10 Brigade Para yang diiktiraf sebagai pasukan elit Tentera Darat. Bersempena Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-78, saksikan kehebatan 10 Brigade Para Tentera Darat bersama wartawan Nur Akmal Aziz dalam Brigade Halilintar. Sepuluh Brigade Para Tentera Darat Malaysia merupakan pasukan elit payung terjun yang pada asalnya adalah sebuah unit infanteri biasa yang kemudiannya dipertingkatkan kepada unit prajurit para. Penugasan 10 para lebih tertumpu kepada taktik peperangan konvensional iaitu sebagai pasukan barisan hadapan yang akan digugurkan di belakang garisan musuh. Brigade ini adalah sebahagian daripada pasukan yang lebih besar memasuki kawasan operasi dengan cara digugurkan dengan payung terjun bagi menawan dan mempertahankan sesuatu kawasan. Brigade ini telah ditransformasikan daripada pasukan petugas ataupun Task Force 083 bermula daripada tahun 1992. Bermula daripada tahun itu, brigade ini telah dipindahkan dahulunya di Pengkalan Hulu ke sini, iaitu Kem Terendak Melaka, dan di dalam proses daripada 92 sehinggalah 94, brigade ini telah dibangunkan. 10 Brigade Para mempunyai pelbagai kemahiran sesuai dengan tarafnya sebagai sebuah pasukan elit tentera darat. Pasukan ini mampu diatur gerakkan dalam masa yang singkat ke kawasan operasi sejajar dengan cogan kata 10 Brigade Para tindak pantas. Apa yang kami titik beratkan adalah ketahanan mental dan fizikal, di mana latihan-latihan jasmani yang telah diterapkan, latihan-latihan penerjunan yang dilaksanakan boleh dikatakan setiap bulan, dan ini mampu meletakkan diri kami senantiasa dalam keadaan sedia, siaga dan juga bersiap tak kira dalam apa jua keadaan sekalipun. Yang perlu saya nyatakan di sini adalah kami hidup di bawah satu beri. Demi mengekalkan prestasi fizikal, pasukan atau gerak cepat PAC 10 Brigade Para menjalankan aktiviti latihan jasmani yang intensif bertujuan untuk memupuk semangat berpasukan selain menguji ketahanan mental. Latihan jasmani yang dilaksanakan merangkumi pelbagai latihan intensif seperti latihan jasmani lock, latihan jasmani perahu tempur dan latihan jasmani berlari. Sebelum melakukan sebarang bentuk penerjunan, setiap anggota akan melalui latihan asas payung terjun sebagai permulaan. Pandang kiri, tarik kawan. Sudah mengada angin, lepaskan kawan. 100, 80, 50, 30, 20, 10, mendarat, rest. Kawat terbang merupakan latihan mengendalikan payung semasa di udara. Kawat terbang ini perlu dilaksanakan bagi mengelakkan berlakunya sebarang pelanggaran dan untuk memastikan payung masuk ke dalam kawasan pengguguran. Dan exit! Teruskan! 1,000, 2,000, 3,000, cek! Payung tak kembal! Pandang, pegang, tarik! Dalam latihan ini, anggota akan diajar cara-cara pengendalian payung terjun yang mana dianggap sebagai latihan pemanasan sebelum latihan penerjunan sebenar dilaksanakan. Pada peringkat permulaan, teknik mendarat yang betul juga turut diajar. Di sebelah kanan, go! Rapat, bantu dulu! And...
Latihan mendarat ini dilakukan bertujuan untuk menyiapkan para trooper sebelum menjejakkan kaki ke bumi. Latihan ini penting dan perlu diberi perhatian kerana setiap para trooper perlu menguasai teknik mendarat dengan betul bagi mereka melaksanakan operasi seterusnya. Untuk meningkatkan tahap kemahiran mendarat, RAM digunakan untuk membolehkan setiap penerjun berlatih melompat dari tempat yang lebih tinggi. Kawat pesawat menggunakan mokap pesawat C-130 turut dilakukan untuk membolehkan setiap penerjun mengetahui dan mengikut prosedur yang ditetapkan semasa berada di dalam pesawat. Selain itu, kawat terbang merupakan latihan mengendalikan payung terjun di mana langkah-langkah keselamatan dipraktikkan sekiranya berlaku pelanggaran di udara maupun mendarat kecemasan. Latihan abseiling, rappelling, renang tempur dan flying fox dapat menguji keyakinan diri selain membolehkan setiap anggota berlatih untuk menuruni kawasan tinggi dengan pelbagai cara. Setiap para trooper perlu menjalani latihan seperti latihan abseiling ini untuk membina keyakinan diri selain sebagai persediaan sekiranya mereka diatur gerakkan dalam operasi yang melibatkan pesawat udara. Selain itu, latihan tempur tanpa senjata atau lebih dikenali sebagai TTS merupakan satu kemahiran yang wajib dan diterapkan kepada setiap warga para. Latihan seni silat gayung juga dilakukan untuk menaikkan semangat setiap anggota selain membentuk ketahanan diri yang tinggi. Di samping melaksanakan latihan jasmani asas, antara latihan fizikal yang lain dan wajib dilakukan oleh setiap anggota di 10 brigade para adalah larian litar mencakar. Larian sejauh lebih kurang 3 km melalui laluan mencabar dengan pelbagai bentuk muka bumi di kawasan hutan penting dalam menyediakan fizikal penerjun yang mantap. Aktiviti riadah seperti berbasikal turut dijalankan seminggu sekali bagi meningkatkan keupayaan setiap anggota selain dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan serta salah satu cara merehatkan diri. Para anggota turut dilatih dengan latihan membuka dan memasang senjata dengan mata yang ditutup di mana kemahiran ini perlu dikuasai bagi memudahkan mereka menggunakan senjata pada waktu malam atau di dalam keadaan gelap. Anggota 10 brigade para memakai beret merun yang melambangkan identiti mereka sebagai pasukan elit yang dikenali sebagai Pegasus. Latihan Pegasus ini dilaksanakan selama sebulan yang mana ia meliputi latihan-latihan ketahanan diri. Antaranya adalah ikhtiar hidup, jalan lasak, merempuh halangan serta pelbagai lagi latihan yang benar-benar menguji keupayaan diri setiap anggota. Latihan Pegasus lebih menjurus kepada latihan induksi pengenalan kehidupan di 10 brigade para di mana selain bertujuan untuk membina ketahanan mental dan fizikal, ianya bertujuan untuk menyemai semangat Airborne Brotherhood. Saya menyertai Basic Airborne pada tahun 2000 dan seterusnya dah lulus Basic Airborne dan terus diserapkan ke 10 brigade para. 10 brigade para turut dilengkapi dengan pasukan artileri termasuklah artileri pertahanan udara dan kenderaan tempur A iaitu Scorpion dan Femtech. Brigade ini juga memiliki kenderaan khusus seperti Supercat dan motosikal di mana semua aset ini memiliki keupayaan tersendiri bagi menguatkan daya gerakan brigade ini. Sebagai sebuah brigade yang boleh melaksanakan operasi secara sendiri, 10 brigade para turut dilengkapi dengan unit hantaran udara. Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pengguguran alatan seperti persenjataan, kenderaan, bahan api serta bekalan makanan dalam apa jua bentuk operasi. Kewujudan Hospital Medan menyaksikan keupayaan 10 brigade para di mana hospital ini ditempatkan dalam jarak 20 hingga 30 km dari kawasan operasi. Selain berkeupayaan diatur gerakkan dari udara dan darat, 10 brigade para
juga boleh melaksanakan operasi menggempur dari laut. 10 Brigade Para merupakan satu pertempuran yang mempunyai tahap kesiapsiagaan yang tinggi serta boleh diatur gerakkan pada bila-bila masa diarahkan. Rancangan kontingensi atau RANCON merupakan proses pengumpulan anggota untuk bergerak ke kawasan operasi setelah mendapat arahan daripada pihak atasan. Bertepatan dengan tugas mereka sebagai anggota para jurid para, mereka akan digugurkan dari udara beramai-ramai semasa pelaksanaan tugas. Kelebihan diatur gerakkan dari udara bukan sahaja mengkagumkan tetapi merupakan satu kemahiran yang sukar dimiliki. Semasa pertandingan International Open MITC tahun 2005, saya pernah melakukan cutway dan ketinggian 3,000 kaki. Payung saya tidak kembang langsung. Saya mempunyai harapan ingin melihat anggota-anggota saya terlatih. Pertama sekali, terlatih di dalam semua spektrum, semua dimensi, kerana bukan sahaja brigade ini mampu diatur gerakkan melalui darat dan udara, juga brigade ini juga mampu diatur gerakkan melalui dimensi yang lain. Terbukti, sejajar dengan moto tiada misi terlalu sukar, tiada pengorbanan terlalu besar, tugas diutamakan, 10 Brigade Para menjadi satu brigade elit yang mempunyai kredibiliti yang tinggi. Kepantasan unit elit 10 Brigade Para ini secara tidak langsung telah memberi satu kelebihan kepada tentera darat dalam melaksanakan misinya bagi memastikan keamanan negara terus dikekalkan sehingga sekarang. Dengan sepenuh daya, keringat dan kudratku, aku akan cekal menghadapi dan memusnahkan musuh. Tidak akan aku tinggalkan walaupun seorang rakan seperjuanganku. Tidak aku rela melihat walau seorang jatuh ke tangan musuh. Aku datang, aku gempur, dan aku pulang atau gugur sebagai satu ketumbukan. Aku akan terus berjuang hingga ke keringat dan titisan darah yang terakhir. Walau yang lain telah gugur, aku akan tetap melawan. Walau hanya jariku yang tinggal untuk memecik picu, menjunjung tradisi dan etos kepahlawanan prajurit para. Arti kata menyerah bukanlah pilihan. Berikrar akan berjuang dengan penuh semangat dan keberanian prajurit para. Pantang maut sebelum ajal, aku akan terus melawan sehingga ditakdirkan nyawaku berpisah dari badan. Yaitu kesetiaan kepada negara Malaysia mesti kita curah. Untuk itu kita mesti bersatu padu. Paparan itu tadi mengakhiri Galeri Nasional. Semoga apa yang dipaparkan menambahkan lagi informasi anda. Esok jangan lupa saksikan. Dibina pada tahun 1914, Rumah Penghulu Mat Natar berkonsepkan satu Malaysia. Saksikan Ada Apa pada Merlimau esok di Galeri Nasional. Sekian dahulu. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia dan jumpa lagi.